Baik. Kita buka tazkirah kita pada petang ini dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam masyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, seterusnya Tuan Siap, kemudian pengurusi jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat rahmatullah. Alhamdulillah kita banyak kepuji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah lagi kita dapat bersama pada petang ini insyaallah untuk kita sedikit perkongsian daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan-urusan akhirat yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala. Jadi pada petang ini kita lihat satu babul la takhruju ruh abdul mu'min aw kafir hatta yubashiru wa annahu yas'alu biha. Maksudnya satu bab yang menyatakan tidak keluarlah ruh hamba sama ada beriman ataupun orang kafir sehingga diberikan pengkhabaran kepada roh tadi. Wa annahu, dan sesungguhnya roh tadi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhbarani Abu Sakhrin an Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi telah mengkhabar akan daku daripada Ibnu Mubarak menyatakan bahawa telah mengkhabar akan daku oleh Abu Sakhrin dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi. Dia berkata, izas tufqinat nafsul abdul mu'min ja'ahu malikul maut faqala assalamu alayka ya waliyullah Allahu yukarriuka assalam Allah yukarriuka assalam summa naza'a bihazil ayat allazina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Surah An-Nahl ayat 32. Maksudnya apabila telah tergenanglah nyawa ataupun nafas orang hamba yang beriman kepada Allah. Tergenang mana tenanglah ataupun reda. Apabila tergenanglah ataupun teredalah akan nafas hamba-hamba yang beriman, ja'ahul malaikat maut, maka datanglah kepadanya oleh malaikat maut. Lalu malaikat maut mengucapkan, assalamu alayka ya wali Allah, sejahtera atas kamu wahai wali Allah. Assalamu alayka ya wali Allah, Allah yukarriuka bis salam, Allah Ta'ala mengucapkan pada kamu itu assalam. Allah Ta'ala mengucapkan pada kamu ataupun mesan pada kamu tu ucapan salam. Summa naza'a, kemudian lepas tu barulah dicabut akan ruh orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala tadi. Berdasarkan bersesuaian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dalam Quran surah An-Nahl, allazina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang telah diwafatkan akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala
oleh para malaikat hal keadaan mereka itu dalam keadaan baik. Yaqulu, lalu ucapkan kepada mereka itu, salamun alaikum, sejahteralah atas kamu. Sejahteralah atas kamu lah. Ini ucapan yang diberikan kepada ruh-ruh ataupun orang-orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Seterusnya waqala Ibnu Mas'ud, kemudian berkatalah Ibnu Mas'ud, iza jaa malakul maut yaqbida ruhal mu'min qala rabbuka yukarriuka assalam. Apabila telah datanglah malaikat maut, apabila telah datang ataupun datanglah malaikat maut, liyuqbida ruhul mu'min, untuk menarik ataupun mencabut ruh orang-orang yang beriman. Qala, lalu berkatalah malaikat maut tadi, rabbuka yukarriuka assalam, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada kamu dan memberikan pesanan kepada kamu assalam, sejahtera. Salam sejahtera lah, sejahtera atas kamu orang yang beriman, kerana dalam keadaan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup dahulu dalam keadaan taat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa anil Barra, kemudian daripada Al-Bara Ibn Hazif telah berkata ia berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan atas mereka itu pada hari pertemuan mereka itu akannya penghormatan atas mereka itu pada hari yang pertemuan mereka itu, mana orang-orang beriman tadi, pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu diucapkan kepada mereka salam. Surah Al-Ahzab ayat 44. Fa yusallimu malikal maut ala mu'min inna qabdir ruhi la yakbilu ruahu hatta yusallima alaihi. Maka memberi salamlah oleh malaikat maut ke atas orang yang beriman ketika mengqabat, dia mencabut akan ruhnya. La yakbilu, dan dia tidak akan mencabut ruh orang beriman tadi hatta yusallima alaihi, sehingga dia bagi salam. Sehingga dia bagi salam dulu baru dah cabut. Tak bagi salam dulu dia tak cabutlah. Kerana bagi salam itu, jadi ini merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu Allah Taala mengirim salam melalui malaikat maut tadi, lalu dikirimkan kepada orang-orang yang beriman tadi, yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, masya-Allah. Kemudian telah berkatalah Mujahid, innal mu'min yubashshiru salahul walidihi min ba'dihi litaqarra 'ainahu. Sesungguhnya orang beriman dia akan diberikan kabar gembira bi salahil walidihi, dengan kebaikan anaknya, dengan segala kebaikan anak-anak dia, min ba'di, sesudah daripada kewafatannya. Litaqarru 'ainahu, supaya tenteramlah akan jiwa dia, supaya tenteramlah akan hati dia tadi. Jadi malaikat maut tadi dia akan beritahulah kabar gembira, kan, bahawa nanti kalau kau mati nanti, maka ada kau tu akan anak-anak kau semua dalam keadaan baik, anak kau mengerjakan amal soleh, dan anak kau tu rajin mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat maut beritahulah, awal-awal siap-siap dah beritahulah, sebelum dicabut akan nyawa orang beriman tadi. Kemudian seterusnya daripada Ibnu Majah, daripada Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tahdurul malaikatu fa iza kana rajulu salihan qalu ukhriji ayyatuha nafsul thayyibah. Ayyatuha nafsul thayyibah kanat fi jasadi thayyib. Ukhriji hamidah wa abshari bi ruhi wa raihan wa rabbi radin ghairu ghadban. Wa ghairu ghadban. Fala yazalu yuqalu laha zalika hatta takhruja summa ya'ruju biha ila as-sama' fayaftahu laha fayuqalu man haza fayaqulu fulan ibnu fulan fayuqalu marhaban bin nafsi thayyibah kanat bi jasadi thayyib udkhuli hamidah wa abshiri bi ruhi warhan wa rabbin radin ghairu ghadaban. Fala yazalu yuqalu alaha zalika hatta tantahi ila as-sama' allati fiha Allah.
Daripada Ibnu Majah pula menyatakan bahawa hadirlah malaikat maut kan apabila dia sampai, dia berjumpa kepada seorang lelaki yang soleh. Tahdurul malaikah, dihadirkan akan malaikat. Maka tiba-tiba malaikat tadi berjumpa dengan seorang lelaki yang soleh yang akan meninggal dunia. Kan? Qalu, lalu berkatalah malaikat maut, ukhruji ayyatuhan nafsit thaibah. Keluarlah oleh kamu wahai jiwa yang baik. Keluarlah oleh kamu akan jiwa yang baik. Kanat fi jasadit thaib, yang mana jiwa ataupun roh tadi berada dalam jasad yang baik. Keluarlah wahai roh yang baik kan daripada jasad yang baik. Ukhriji hamidatun, keluarlah oleh kamu dalam keadaan jiwa yang terpuji. Keluarlah oleh kamu dalam keadaan jiwa diri kamu yang terpuji. Okay? Wa abshiru bi ruhi wa rihan, lalu diberikan pula kabar gembira dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan kesenangan-kesenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Wa rabbin radin ghairu ghadaban, dan Allah Taala pula redha kepada roh tadi kan, dan dia tidak murka ataupun tidak marah kepada roh tadi. Kemudian fala yazalu qalu laha zalika hatta tahruja, senantiasalah malaikat tadi mengucapkan benda tu. Senantiasalah malaikat tadi mengucapkan pada roh tadi hatta tahruja, sehinggalah roh itu keluar. Summa ya'ruju biha ila sama, kemudian roh tadi dibawalah ke langit. Dibawa oleh malaikat. Fa yuftahu laha, kemudian dibukakan baginya pintu langit. Lalu dikatakan man haza, siapakah ini? Lalu dikatakan kepada malaikat yang bawa roh tadi yang baik tadi, maka dikatakan man haza, siapa ini? Fa yaqulu, lalu berkatalah para malaikat, fulan ibnu fulan, si Ali bin si Yaman. Maknanya jadi malaikat menjawablah siapakah roh yang dicabut tadi. Fa yuqalu, maka lalu dikatakan marhaban bin nafsit thaibah kanat fi jasid thaib, selamat datang wahai jiwa yang baik yang ada dia pada jasad yang baik. Udkhuli hamidah, masuklah oleh kamu ataupun keluarlah kamu dalam keadaan baik, jiwa yang tenang. Wa abshiri bi rahmi wa rahman, dan berikan kabar gembira kepada kamu dengan rahmat kepada Allah Taala dan juga kesenangan-kesenangan lain, dan Allah Taala redha kepada kamu dalam keadaan tidak murka kepada kamu. Fala yuzalu qalu laha, senantiasalah dikatakan pada dia hatta tantahi ila sama, sehingga disudahi ataupun dibawalah kepada langit. Allati fiha Allah, pada langit yang terdapat padanya Allah Taala. Pada langit yang terdapatnya padanya Allah Taala. Ini termasuk dalam orang kata perkataan yang orang kata mutasyabihat. Mutasyabihat ni di mana seolah macam kita tahulah Allah Taala di langit, sedangkan Allah Taala itu tidak bertempat. Dalam akidah Ahlussunnah ni menyatakan bahawa Allah Taala itu tidak bertempat. Walaupun disebut dalam ayat ini hatta tantahilas sama allati fiha Allah, sehingga disudahi kepada langit yang mana terdapat padanya Allah. Ini termasuk dalam perkataan yang mutasyabihat. Fa iza kana rajulun su, sebaliknya pula apabila seandainya lelaki yang dijumpai tadi, yang dijumpai oleh malaikat tadi, yang ditemu oleh malaikat tadi adalah lelaki yang jahat. Qala, lalu berkata ia, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah kanat fi jasin khabis, keluarlah oleh kamu wahai jiwa yang buruk. Keluarlah oleh kamu akan jiwa yang buruk daripada jasad yang buruk. Ukhruji zamimah, keluarlah kamu dalam keadaan tercela. Wa abshiru bil jahim, dan diberikan kabar kepada kamu itu akan neraka jahim. Wal ghassaq, dan juga suasana jahim ni suasana dalam keadaan yang sangat panas. Wal ghassaq, suasana yang sangat sejuk kan. Kemudian ditimpakan kepada kamu itu dengan berbagai-bagai lagi azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yazalu qalu laha zalika atta takhruja, senantiasalah malaikat tadi mengucapkan benda tu. Senantiasa malaikat tadi berkata-kata kepada tadi tentang keadaan dia tadilah yang akan menimpa akan diri dia. Diazab nanti akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah roh tadi ditarik keluar. Sehinggalah roh tadi ditarik oleh malaikat maut.
summa ya'ruju biha ila sama, kemudian dibawalah naik ke langit, fa yuftaftahu laha, kemudian diminta supaya dibukakan pintu langit. Diminta kepada malaikat menjaga pintu langit supaya membuka pintu langit. Fa yuqalu lalu dikatakan kepada dia, man hadza, siapakah ini? Siapa ini ruh ni yang buruk ini? Yang dibawa oleh malaikat ni, nak bawa naik ke langit ni. Fa yuqalu fulan, maka dikatakan si fulan. Maka dikatakan si fulan. Dia tak kata si fulan bin si fulan, tapi dia kata fulan. Kalau tadi kan, kalau sana ruh tu baik, maka dikatakan pada dia fulan bin si fulan. Mana disebut nama ayah. Disebut nama ayah. Yang kat sini tuan-tuan, dia tak sebut nama ayah, sebut nama dia saja. Kemungkinan ayah dia mungkin amalan dia baik, kan? Ayah dia amalan baik tapi anak amalan jahat, jadi disebut tu nama anak saja, jadi ayah tidak disebut. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Fayuqalu, lalu dikatakan la marhaban bin nafsil khabisah kanat fi jasadil khabis. Tiada ucapan selamat datang. Yang tadi ada ucapan selamat datang, marhaban. Ni tak ada, la marhaban. Tidak ada ucapan selamat datang. Bin nafsil khabis, bagi jiwa yang buruk, yang tinggal dia dalam jasad yang buruk. Irji'i zamimah, kembalilah kamu dalam keadaan terhina. Kembalilah kamu dalam keadaan terhina. Fa innaha la taftahu laha abwabus sama, maka sesungguhnya pintu langit tidak akan dibuka. Pintu-pintu langit tidak akan dibuka kepada ruh ini. Fa yursalu minas sama summa yasiru ila qabri, kemudian lalu diutuskan kepada langit semula, kemudian dikembalikan ke dalam kubur. Dikembalikan semula ke dalam kubur ataupun jasad. Berbanding dengan orang beriman tadi, dibawa, nanti ada pula yang riwayat menyatakan dibawa ke dalam syurga Iliyin, syurga yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu satu kisah. Kemudian kita lihat lagi dalam satu hadis, haddatsani Sa'id ibnu Bashar ibnu Yasan an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bercerita kepadaku oleh Sa'id bin Yasan daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, innal mayit tahduruhul malaikah fa iza kana rajulun salih qalu ukhriji ayyatuhar ruhit thayyibah. Sesungguhnya mayat ataupun orang yang akan mati dihadirkan kepadanya akan para malaikat mautlah. Fa iza kana rajulun salih, maka apabila adalah orang yang akan mati ini adalah orang yang soleh, qalu, lalu dikatakan kepada mereka, kepada ruh tadi, ukhriji, keluarlah oleh kamu wahai jiwa yang baik. Ini satu riwayat, keluarlah oleh kamu akan jiwa yang baik. Fa zukirahu Muslim an Abi Hurairah, kemudian disebut akannya oleh Abu Hurairah pula daripada Muslim. Qala, berkata ia, iza khurijat ruhul abdul mu'min talqaha malakani yas'adani biha, apabila keluarlah ruh orang yang beriman, apabila keluarlah ruh orang yang hamba yang beriman, talqaha, dijemput akan dia, dijemput akan dia ataupun disambut akan dia, malakani, dua orang malaikat ataupun dua malaikat akan menyambutnya, yas'adani biha, yang akan membawa dia ke langit, yang akan membawa kedua tadi naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian telah berkatalah Hammad, qala al-Hammad, telah berkata oleh al-Hammad berkenaan dengan menyebut oleh malaikat-malaikat berkenaan dengan jiwa ataupun ruh-ruh yang baik. Berkenaan dengan menyebut tentang ruh-ruh ataupun jiwa-jiwa yang baik, dan juga berkenaan dengan menyebut dengan orang kata bau yang sangat baik kepada ruh-ruh yang baik tadi. Qala, berkata ia, wa yaqulu ahlus sama, lalu berkatalah oleh penghuni langit berkenaan ruh-ruh yang baik ni, yang bau yang wangi tadi dibawa naik langit Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah ahli langit, ruhul thayyibah ja'at min qabl al-ardi sallallahu alaika wa ala jasadin kunta ta'ammirana tu'ammarina wa yantaliqu biha ila rabbih.
Apa yang dikatakan oleh penghuni langit? Penghuni langit berkata, roh yang baik yang datang ia daripada bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala merahmati atas engkau. Sallallahu alaika. Allah Taala merahmati akan kau, akan roh yang baik tadi. Kerana apa? Kerana engkau duduk selama ini duduk di atas jasad yang baik. Jasad yang baik, jasad yang bagus, sentiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayantaliku biha ila rabbi. Kemudian roh tadi kemudian dibawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu, kemudian dikatakan, intaliku biha ila akhiril ajal. Kan, bergeraklah kamu ataupun berpusinglah kamu kepada satu tempoh batas yang terakhir, sehingga kepada batas yang terakhir yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intaliku, ataupun bergeraklah kamu kepada satu batas yang terakhir yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi roh yang baik. Jadi roh yang baik ini akan mendapat salam. Salam rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu selama ini dia duduk dalam tubuh badan yang baik, selalu mengerjakan kebaikan ketaatan pada Allah. Wa inal kafira idza khurijat ruh qala al-hamad. Berlainan pula dengan roh orang kafir, apabila telah keluar roh tadi pada jasad tadi, lalu berkatalah hamad. Jadi penduduk langit akan menyebut-nyebut tentang busuknya tadi. Dan penduduk langit juga akan mengutuk dia. Penduduk langit tadi akan menyebut-nyebut dengan bau busuk di atas roh yang dibawa naik ke langit tadi. Kemudian penduduk langit juga sama itu akan mengutuk dia, melaknat dia. Fazukira la'anan, disebut dia akan melaknat roh tadi. Fayaqulu alus sama, lalu berkatalah oleh penghuni langit, ruhul khabisah ja'at min qibalil ardi. Qala fayaqulu intaliqu biha akhiril ajab. Qala Abu Hurairah, faradda Rasulullah SAW riqatun kanan alaihi fi anfihi hakadha. Lalu berkatalah oleh penghuni langit, roh yang jahat yang datangnya daripada pihak bumi, yang datang daripada bumi. Bayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, intaliku, bergeraklah kamu biha dengannya kepada akhir ajal, kepada satu batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah neraka lah. Pada satu batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah neraka. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah pun berkata, faradda Rasulullah SAW ritatun, lalu Nabi SAW pun menutup akan dengan menggunakan satu kain. Nabi mengambil satu kain, menutup kanat alaihi ala amfihi. Dia ambil kain tadi, dia satu kain yang agak nipis, lalu ditutuplah kepada hidung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu isyarat ataupun simbolik yang menyatakan pada kita tentang busuknya tadi. Busuknya roh tadi yang dibawa naik ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana roh tadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tentang daripada Imam Bukhari pula, daripada Ubadah bin Samit, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia, man ahabba lika Allah ahabba Allahu liqa'ih, wa man kuriha lika Allah kuriha lahu liqa'ih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala cinta untuk bertemu dengan dia. Dan barang siapa benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Taala pun benci bertemu dengan dia. Siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah Taala pun suka nak bertemu dengan kita. Kalau kita benci mana kematian, dia benci pada kematian, kerana orang kematian tentu akan menemui akan alam barzakh, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, akan hisab segala amalan dia. Jadi sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah Taala suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah Taala, maka Allah Taala pun benci bertemu dengan dia. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat Aisyah aw ba'da azwajihi inna lanukrihul maut. Tiba-tiba tentang Sayyidatina Aisyah berkata, ataupun mungkin sebahagian daripada isteri baginda pun berkata, inna lanukrihul maut, sesungguhnya kami benci kepada kematian. Kata Aisyah, bila dengar perkataan tadi,
Maka Aisyah berkata, inna lanukrihul maut, sungguhnya kami benci kepada kematian. Apa jawapan baginda Rasulullah SAW bila dengar Aisyah atau sebahagian daripada isi baginda berkata begitu disebut dalam kitab ini? Lalu Rasulullah berkata, laisa zaka, janganlah begitu, kata Nabi. Walakin al-mu'min iza khadal maut basyara biridwanullah ta'ala biridwa minallah wa karamatihi falaysa syai'un ahabbu ilaihi mimma ammahu fahabba lika Allah wa habba Allah liqa'i. Tetapi naklah kamu berkata sebagai kamu seorang yang beriman kepada Allah, apabila dihadirkan kepada kamu kematian, basyiru, kan diberikan kepada kabar gembira kepada kamu dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kamu mati nanti, kamu keadaan beriman pada Allah, nanti kamu akan diberikan segala kabar-kabar gembira kepada kamu. Salah satunya keredaan Allah Subhanahu wa taala wa karamatihi, dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un ahabba ilaihi, maka tiada pun sesuatu yang terlebih dicintainya kepada Allah Ta'ala daripada sesuatu yang terdapat di harapannya. Maka Allah Ta'ala cinta kepadanya untuk bertemu dengannya, dan dia juga akan cinta bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya dia kena, Nabi kata pada Aisyah, kamu kena ketepikan tanggapan begitu. Ketepikan tanggapan maknanya bila kematian ni satu benda yang kamu benci, jangan cakap macam tu. Sebenarnya bila kematian menimpa kita, kan, waktu kematian nanti ataupun nak mati nanti pun dah akan ada khabar-khabar gembira pada kita oleh para malaikat tentang suasana kita besok yang terdapat dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Dah diberikan khabar gembira. Oleh itu naklah kamu ubah kamu punya persepsi itu kepada persepsi yang tidak baik, pada persepsi yang baik. Naklah kamu suka untuk nanti dah bertemu dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala suka nanti bertemu dengan kita. Baik, selanjutnya kan, wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir pula, iza hadarul maut, apabila dihadirkannya kepada kematian, basyiru bi'azabillah, basyara bil azabillah, diberikan khabar gembira juga, tapi khabar gembira dalam bentuk azab Allah Subhanahu wa taala, wa uqubati, dan ukubahnya mana siksaan dia, azab dia, siksaannya. Falaisa syai'un ukriya ilahi, maka tiada sesuatu yang lebih dia benci kepadanya, mimma amamahu, daripada sesuatu benda yang terdapat di harapannya. Faquriya lika Allah, maka lalu dia benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faquriha Allah liqa'u, lalu Allah Ta'ala pun benci nak jumpa dengan dia. Jadi lainlah pula orang yang kafir. Orang kafir nanti kalau dia sampai pada tahap untuk dijemput, akan ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kabar-kabar sebelum mati lagi, dah beritahu dah gambaran-gambaran tentang orang kata azab neraka, siksaan neraka, kan, semua dah diberikan gambaran pada dia. Kan, lepas tu nanti akan bila dikhabarkan kepada orang yang mati tadi, kalau dia orang yang tidak beriman dan tidak taat pada Allah, maka lalu dia merasa untuk benci bertemu dengan Allah. Dia akan ada tanggapan begitu, dia akan benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia benci untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lalu Allah Taala pun benci untuk bertemu dengan dia. Allah Ta'ala pun benci lalu untuk bertemu dengan dia. Akhrajahul Muslim wa Abu Ibnu Majah an Adi Aisyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Majah, pun juga ada menyebutkan begitu daripada hadis Aisyah, dan Ibnu Mubarak daripada hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah sekadar tu perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sebanyak perkongsian ini, sebanyak akan meningkatkan pengetahuan kita berkenaan dengan alam barzah ini dan juga akhirat. Samping itu untuk menguat dan memantapkan lagi lah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Jadi yang akan datang, insya-Allah kita masih lagi dalam bab ini, insya-Allah kalau sempat kita akan sambung lagi lah dengan maklumat-maklumat ataupun kebaikan-kebaikan terdapat yang dalam kitab ini, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.